Masalah rumah tangga. Muda lagi. Kahwin berapa tahun? 19 bulan ni cukup 9 tahun. Oh, nampak muda lagi lah. Baru 31. Oh, tapi kahwin 9 tahun dah. 9 tahun. InsyaAllah dah nak uji tu. Dia jadi lagu mana? Anak 2. Anak 2. Jadi macam ni salah tu saya pun salah. Kata masing-masing ada salah. Ya. Macam saya pun ada ego kadang tu saya selalu cakap kasar dengan dia. Macam tu. Tapi niat hati tak ni pun tak. Betul bila dia dah tercakap tu baru kita fikir Allah saya cakap sini lah kan. Macam dia pun duk simpan. Tapi orang kata yang boleh jadi macam tu kadang tu saya tegur dia. Tegur dia macam ni tak boleh buat. Nak buat macam ni. Macam ni. Tapi kadang tak sampai 6-7 kali kan. Dia tegur macam tu juga. Kita pun mula nak ni kan. Ya. Cakap keluar bahasa kasar dengan dia tu. Lepas tu dia pun simpan lama-lama jadi macam ni. Allah. Dah sebulan. Sebulan dah. Saya pun Sebulan dah tu maksudnya apa? sebulan dah lari masalah. Dia pun dia duduk rumah mak dia tu pun dah tak duduk sekali tu sebulan dah. Oh, dia dah keluar rumah pergi mamah dah. Rumah mak dia belakang rumah kami je lah. Iyalah. Tapi dia bagi minta izin ke tak nak keluar pergi mamah tak dah? minta tak ni pun. Kadang saya dulu saya rosak pun semua tanya orang dia pujuk lah kan. Walaupun rumah mak duduk belakang, kembat dengan mamak pun, ataupun mak duduk atas, kita duduk bawah pun, bini kena minta izin. Itu sebab semua lah. Sebelum ni dia menigau dengan mak dia. Menigau macam ni lah, ayam goreng betul kan. Memang hari-hari lalu daripada pagi sampai ke malam lah. Dia keluar pagi pun selama ni tak pernah. Adalah pernah lah minta izin tu, tapi selalunya tak pernah lah. Tak apalah, kita pun benda kecil kadang tu. Tapi bila lama-lama kita pun mula nak marah kan. Jika kita tegur cakap cara elok semua tu, dia tak buat kadang tu sampai 6-7 kali tak. Kita pun nak marah lah kan. Iyalah. Lepas tu saya apa, kelemahan saya apa ni, cepat marah. Bagus dah tu. Perasan diri sendiri no. Ya. Baguslah. Tapi niat tu tak ada ustaz kan. Bukan kata ni bila dah terkeluar bahasa kasar baru Allah Akbar ucap kan. Tapi dah terlepas dah. Kadang tu kita pun tak ada niat nak cakap bahawa semua tu kat dia tu. Macam lu ni tak dia dah keluar tu, kadang-kadang saya nampak dia keluar apa semua tu, kadang-kadang dia keluar, dia tanya tak kita kadang marah balik. Lepas tu saya pun tak rosak dah dia, takut lagi dia marah ingat bagi masa dia dulu. Tapi bila kita bagi masa kat dia, kita tengok dia teruk dulu buat. Kadang dia keluar macam hari tu dia pernah cakap, dia kata lepas gaduh tu, dia kata dia pernah WhatsApp lelaki lain. Dia kata dia WhatsApp lelaki lain untuk mengadu masalah ni. Dia takut bila ada lelaki lain, jangan kata ada lelaki lain. Bila mengadu dengan mak, mengadu dengan abang pun rosak dah. Ya, itulah. Macam lu ni pun melibatkan habis semua family. Dia tahu semua. Dia cakap Allahu Akbar. jadi masalah lah Ustaz. Tapi orang kata family dia tu boleh terima lagi. Cuma dia tu lah. Dia tu tak tahu dia pula jenis hati ke apa. Bila dia dah marah tu, tak tahu nak bujuk macam mana lah. Saya dah usaha macam-macam lah. Tak apalah kalau kata tak nak pujuk dah. Lebih baik diam. Nabi kata lebih baik diam. Kadang bila diam pun, kadang kita tengok dia keluar. Kadang macam hari ni Ustaz. Macam dia pun menjaga. Sebelum ni pun saya yang pergi ambil. Kalau macam pasal borong, saya pergi ambil. Yang borong dengan dia lah. Saya bawa kereta semua pagi. Macam pagi tadi lepas saya habis siap semayang subuh tu, saya dengar punya kereta balik. Saya tengok belakang, tengok dia balik. Dia pergi seorang dia, tak pergi kawan kan, siapa saya tak tahu dia pergi ambil ayam. Pasal borong mana? Pasal borong ni. Tapi rasanya hari ni dia tak pergi sini, mungkin dia pergi ambil ayam di sini. Tu. Saya tengok. Duduk mana? Saya duduk. Jauh juga nak buat kereta mayang tu. Macam dulu kami selalu ni lah bawa
pukul 2.30 pagi tu keluar. 2:30 pagi keluar dah. Ambil barang pasal borong kot. Pergi kota pula. Ambil ayam. Lepas tu baru balik pula. Tu dia. Sampai selalunya subuh lah. Macam tu hari. Macam tu hari. Tu dia. Tapi kata dah terbiasa kan. Tak apalah saya. Habis tidur waktu mana? Tidur kadang balik. Kalau macam dia, saya tu boleh tidur lagi balik-balik tu kan. Kadang dalam kereta saya bagi dia tidur lah kan. Sebab tadi dia lepas balik tu terus buat ayam. Dia buat ayam, proses nubuh semua ni apa. Pukul 2.30 tu pergi Mega pula. Sampai pukul 9. Kadang tu masa dengan dia tu tak ada kan. Kadang kita tengok dia balik pun tengok letih cakap. Kita pun apalah tengok dia tidur boleh. Masa dengan dia tu kurang. Dia daripada awal pagi dah buat kerja macam tu dah. Lepas tu sampai pukul 2.30 mandi semua pun dia rumah dia semua. Sampai pukul 9 malam balik tu pun dah penat kan. Tu kita masa tu kurang dengan dia. Lepas tu lepas tu dia pula aktif lah. Dia nak tolong mak ayah dia lah. Tapi cara tu kurang kena lah. Saya tengok. Sebab orang kata dia melebihkan mereka. Daripada ni saya cakap kat dia, pernah cakap kat dia. Nak tolong mak apa boleh. Bukan tak boleh, tak pernah larang, tak pernah halang. Tapi cara tu boleh kena kata. Tolong diri sendiri dulu. Tolong diri sendiri sampai berjaya. Barulah tolong. Bukan kita nak halang apa kan. Tapi bila tak tahu tak nak cakap ni. Saya kalau boleh nak selamatkan teman-teman ni. Sebab pernah pergi pejabat agama itu ni. Sampai pernah pergi pejabat agama dah? Tapi pergi pejabat agama tak boleh nak buat apa juga lah. Sebab saya tak bawa apa sijil nikah pun saya tak bawa itu. Lepas tu cara balik macam tu lah. Lepas tu orang dah start pada tu dia balik tu sampai ni lah. Dia pergi juga? Dia pergi juga. Tu. Saya pergi pejabat agama tu atas niat tu nak minta kaunseling lah kan. Saya pun pernah abang kat dia, kita ni kena pergi jumpa ustaz, kena minta kaunseling sebab masing-masing taknya agama tu kurang kan. Kena minta kaunseling. Tapi dia tak boleh terima benda tu. Dia mungkin bagi dia kalau pergi pejabat agama tu cuma cerai lah. Dia takut kalau pergi kaunseling tu ustaz nak bagi dia. Dia kata dia bukan ustaz nak bagi. Yang dulu tak nak bagi aku dulu kata. Sebab kita nak terima, kita nak tahu salah kita nak ubah kan. Tapi kalau kita buat cara sendiri, kita duduk ni pun tak jadi apa, tak selesai lah. Kena buat pandangan tak buang. Kalau hati dia dia macam dia marah dekat tok dia hari tu pun sampai hari ni. Tapi kalau jenis dia tu, kalau dia marah kat orang tu memang marah tengok lah. Tu tak tahu lah saya nak buat macam mana. Lepas tu nak buat macam mana lah ni? Saya ni kalau boleh nak bagi elok balik lah kan. Tapi tak tahu lah, saya nak buat macam mana tu saya tak tahu lah. Dulu saya buat bedak bagi dah kan? Tak jadi? Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Sebab saya pun tak jumpa dia kan? Jumpa tu kadang-kadang mungkin dia tak tengok ke apa kan. Kadang dia nampak saya pun dia tak mau tengok lah. Tak bebas. Tak macam tu pula. Kadang saya pergi ambil anak sekolah kan. Balik-balik terus hentak dekat rumah mak dia lah. Terus dia duduk buat kerja tu dia tak tengok dia duduk ni semua. Tak tengok. Dulu masa mula-mula tu pun duduk saya bujuk dia lagi tu, masa tu duduk pergi tolong lagi. Duduk pergi tolong lah angkat barang buah semua tu. Tapi orang kata kuih lama jadi kuih tak elok. Kuih jauh. Jadi betul. Allah. Kadang sebab bila benda duduk depan mata, tapi kita tak boleh nak buat apa orang. Kadang sakit hati tak bila tengok dia keluar. Macam hari tu dia keluar dengan family dia. Tak kalau keluar family tu, ada sekali tu ustaz dia keluar seorang. Petang pukul 11 malam balik. Dia Saya cari motor ni tak jumpa, dia keluar nak kereta. Balik malam tu saya tanya, saya gagah pergi juga lah tanya orang dan dia kata keluar dia pergi pantai dia kata. Lepas dia kata kalau keluar dengan lelaki kau buat masalah apa? Dia kata macam tu. Dah pecah hati Ustaz.
Oh, mana boleh cakap macam tu. Yalah, kalau ikutkan tu memang kan kadang panas nak tengok tapi sabar kat istighfar Allah kan. Ya dah. Sabar juga. Macam bila dia kata dia ada suami, bila suami tanya macam tu dia jawab, kalau saya keluar dengan lelaki apa salahnya? Dia cakap, Maknanya dia tak waras lah. dia Nampak juga, sangat tak mengaji. memang agama tu kurang lah Ustaz. Hmm. Memang agama tu kurang. Macam saya pun memang agama saya tak pandai. Tapi bila jadi macam ni tu Ustaz, memang dari dulu pun abang dia lah, anak pun besar, kita pun sembahyang kena berelok, anak kan kena ajak anak. Tapi duk cakap saja ya, cakap tapi tak buat, Tak buat lalai. sembahyang pun tak buat. Lalai. Kadang aku beras balik letih pun semua kan. Tak buat pun. Bila ni tu alhamdulillah lah. Dia mayang. Dia pun tak menggak lah. Sebab itulah kalau boleh tu guru saya duduk rumah tu kata minta maaf, satukan balik kami ni. Nak kena ubah dah. Saya minta saya nak kena jadi imam dia. Nak kena ajak dia benda tu. Benda tahu tak nak cakap. Susah hati. Kadang tu bila kita tengok orang sendiri kan kadang buat salah depan kita. Nafsu ni tak kira siapa. Kau ngaji kau tak ngaji kau. Nafsu lah tu. Ada satu kes tu ustazah. Ustazah pindah mai Kedah ni duduk satu sekolah. Dia rapat dengan PKM sekolah tu, PKM tu perempuan. Rapat. Cerita masalah. Cerita. Timbullah rasa sedih, kesian pada kawan dia tu, PKM rapat tu. Lepas tu sampailah satu peringkat mereka suruh dia proses cerai. Sampai macam tu sekali. Saya pun macam ni juga Ustaz. Mereka suruh proses cerai. Lepas tu dia keluar daripada rumah. Tu bila abang cerita kata dia keluar rumah tu, dia teringatlah cerita tu. Dia pun angkat barang-barang apa semua. Rumah tu rumah suami dia lah. Angkat barang semua, ambil barang semua, pindah pergi duduk dekat Alostak tu. Duduk dekat Giant tu. Dia cerita kata suami dia halau. Dia cerita dengan anak-anak, suami dia halau. Ni kena beringat sikit. Ni fitnah besar. Saya pun macam tu juga, kadang tu keluar puasa kasar rumah. Lepas tu dia pula pergi dah ni dia pergi cerita kat family dia. Sampai banyak benda yang tak betul. Banyak benda yang tak betul. Dia akan timbul cerita mengarut-ngarut. Dia pernah Padahal dia dah berkenan dengan lelaki tu. Konon-konon lelaki tu ada dia cerita dengan orang, dia kata dia nak bagi suami dia lepas dia sebab dia nak kahwin dengan ustaz jutawan. Dengan ustaz jutawan. Suami PKM tu lah. Lepas tu dia buat perangai. Tak dengar cakap, jadi setan dah masuk. Lepas tu dia mohon cerai, suami tak lepas, mohon cerai, suami tak lepas sebab suami dia kata dia tak tahu lagi cerita kata dia ada plan tu. Suami dia duk ingat anak-anak lah, duk ingat mata anak-anak kan. Tak mau cerai. Akhir sekali mahkamah kata kalau awak tak mau cerai isteri awak ni sebab isteri awak ni perempuan jahat, dia kata. Hakim kata, awak duduk 100 tahun dengan dia, awak takkan bahagia. Dia kata, kalau awak tak mau cerai dia, mahkamah akan jatuh hukuman nusyus pada awak. Berat no? Maka jadilah cerai. Terjadilah cerai. Cerainya dayus. Kalau suami dia tak mau ceraikan isteri dia tu, mahkamah akan jatuhkan hukuman dayus pada suami dia. Dayus ni tak bersyurga tau. Pasal apa? Dia mahkamah hakim kata perempuan ni perempuan jahat. Lepas tu hakim tanyalah suami dia ni, awak tahu tak
dia keluar rumah ni, dia sendiri tulis dalam borang tu, dia kata dia tak suka kat suami ni, dia dah keluar rumah. Suami hakim tanya lah, ni dia tulis dalam borang ni, dia dah keluar rumah pada bulan Januari. Awak tahu ke tak tahu ni? Maka suami dia jawab, saya tahu. Lepas tu hakim kata, kenapa awak tak pergi pujuk? Maka suami dia jawab, dia kata, Tuan Hakim yang mulia, isteri saya ni bukan mu'allaf, bukan orang jahil, dia ustazah. Ustazah UKM lagi. Hakim kata apa? Ustazah korokmu, dia kata. Hakim punya marah. Ustazah apa macam ni? Maka mahkamah, hakim mengarahkan cerai. Suami dia kata tak mau. Maka hakim kata, kalau awak tak mau, mahkamah akan jatuh hukuman dayus pada awak. Sampai itu sekali. Maka terjadilah, ada arahan mahkamah, terjadilah perceraian. Perceraian atas sebab nusyus, keluar rumah tanpa izin, sebab macam abang cerita tadi tu. Sampai mereka macam tu. Tapi masalahnya orang perempuan ni, dia tak kira dayus ke nusyus ke, dia tak kira. Janji tambah pula bila dia bagi keluar jawapan tadi, kalau dia keluar dengan jantan lain pun apa masalahnya? Itu bahaya. Tapi dah ada orang kan, lain. Orang kata selama ni dia tak pernah lah buat benda tu semua. Macam saya kenal dia memang susah nak ni dengan orang lah kan. Lelaki apa pula dengan lelaki lain pun. Tapi tak tahulah dia ada betul ataupun dia saja nak bagi saya ni saja. So kena beringat sungguh. Kena beringat. Bila ada orang ketiga tu asut macam ni, bahaya. Lepas tu pula macam dia meniaga, pekerja dia tu ada seorang janda nak orang. Sejak dia rapat dengan kawan tu lah, dia tengok perangai jadi macam pertama ni. Bila orang perempuan ni dia ada duit sendiri, dia ada kerja sendiri, memang payah nak kawal sikit lah. Jadi kena beringat sungguh lah. Itulah. Jadi saya cerita ni supaya abang boleh nampak apa akan berlaku tau. Bahayanya bila ada orang lain duk masuk dalam urusan rumah tangga kita pula, dia pula nanti dia akan hasut anak-anak. Dia hasut macam-macam sampai peringkat kata jahatnya bapa mereka ni, sampai macam tu sekali. Jadi ambil iktibar lah, benda ni sentiasa berlaku. Benda ni berlaku, dia tak kira ustazah tak ustazah ke apa ke, tak berlaku lah. Tapi itulah apa yang berlaku. Abang renung diri sendiri. Kalau abang fikir abang betul, abang istiqomah aja, duduk diam je, duduk senyap je, biar macam tu. Sebab kalau makin di biar, dia akan makin rosak. Tambah pula dia sementara ada orang lain. Tapi bila dia keluar kalam kata, apa salahnya kalau saya keluar dengan jantan lain pun, itu sangat bahaya. Mungkin ada sungguh. Bila ada sungguh tak dikawal dah. Tak dikawal lah. Tapi bila tak dikawal macam tu, abang kena ingat dia keluar rumah apa semua tanpa izin apa semua, kena ingat. Bukan kata nak dendam, tapi ini prosedur. Nanti di mahkamah, biar mahkamah jatuh hukum ikut syarak, supaya dia beringat bahawa dia tu bukan tindakan yang dia buat tu salah. Paling tidak pun bila mahkamah kata nanti awak ni dah nusyus dah ni, orang perempuan nusyus tak bersyukur tu. Pokok-pokok lah dia nak beringat. Tetapi masalah dia orang perempuan ni, bila dia dah buat perangai macam tu, dia tak ingat dah nusyus ke apa kan, dia tak ingat dah. Sebab dia duk kenan dah, ada orang lain duk tunggu. Macam cerita ustazah tadi, lepas cerai dia terus kahwin. Lepas cerai dia terus kahwin, pergi Thailand kahwin. Pergi pejabat agama. PKM tadi lah bawa pergi pejabat agama. Nak ni saya bawa ni untuk isteri, jadikan bini kedua isteri suami saya ni. Dapat payung mah dia kata. Dia duk bola Facebook dia tu. Dapat payung mah. Pipi tak lului. Berpoligami. Pasal suami dia tak cukup, pendapatannya tak cukup syarat. Syaratnya 6,000 pendapatan, kena 6,000. Padahal dulu dia duk cerita dengan orang kata suami dia tu jutawan. Nampak dunia.
dunia, ligan dunia, tipu daya dunia. Rupa-rupanya suami dia ni kerja biasa aja, tapi kad bank isteri dia pegang. Kad American Express lah. Bini dia kerja PKM kan, sekolah lama kan. Jadi lepas tu bini dia ni ada harta sikit. Jadi semua suami dia pegang. Jadi seolah-olah macam suami dia lah yang kayanya. Jadi bila lepas kahwin, tapi itulah saya pun tak tahulah, tapi dengar cerita kena halau dah. Dulu daripada rumah sekali lah. Dulu daripada satu rumah, punya baiknya dulu. Fitnah ni tak kira dah lah, dia buat pada bekas suami ni. Lepas tu tak lama kena halau dah. Lepas kena halau, lepas tu saya dengar cerita lah ni, kata bini hak PKM tu pun dah sakit dah. Dah jadi perut besar apa tu lah. Jadi isim ke macam mana tak tahu lah. Tu lah kata Allah Ta'ala tunjuk sat je. Allah Ta'ala tunjuk, dia buat naya kat orang. Kalau tidak, bila tidak ada orang luar, dia tak, insya-Allah boleh kawal. InsyaAllah rumah tangga boleh dipelihara. Tapi bila dia ada orang lain, bila dia ada orang lain macam ni, ada janda kawan rapat dia tu kan, dia duk hasut ke apa ke, lepas tu kebetulan dia kenal pula ada bekas power ke apa ke, tiba macam-macam lah. Tiba macam-macam, dia boleh jadi tak tahulah, sampai dia kata dia duk yakin dah dia akan ada orang lain nak ambil dia tu. Dia kata dengan suami dia apa tu, hak Ustazah ni tau. Dia kata, martabatmu ni duduk bawah tapak kaki aku je. Aku yang hakim marah sangat tu ayat tu. Martabatmu ni, dia tunjuk muka suami dia tu. Sebab dia rasa dia nak kahwin dengan jutawan. Dia kata, martabatmu ni duduk bawah tapak kaki aku je. Itu yang hakim marah sangat tu. Dia kata, Ustazah korokmu. Dia kata, hakim kata, 100 tahun pun kamu takkan bahagia duduk dengan orang macam ni. Dia kata ke suami. Sebab perempuan ni perempuan jahat. Jadi situasi abang tadi sangat-sangat bahaya. Bila abang cerita macam tu, fakta-fakta abang cerita tu, saya comparekan dengan kisah ni. Jadi abang kena buatlah satu tindakan. Ataupun abang diamkan diri. Diamkan diri. Ataupun abang kena pergi mahkamah, buka satu file prepaid. Saya pun macam dia keluar rumah kan, saya pergi buat report dah lah untuk rujukan. Bagus. Bukan makna nak cerai, tapi file prepare fakta. Ya. Dia pergi buat dah report tu, kata dia tak balik rumah kan untuk rujukan. Sebab kamu. Bagus. Bukan kata nak cerai, tapi kita kena gempak dengan cara macam ni perempuan ni. Macam WhatsApp pun semua kan. Dia tanya dia tu semua saya simpan. Jadi dia keluar rumah bila, tanpa kebenaran saya, gini, tak balik rumah, tak urus rumah, anak-anak, tidak nafkah batin saya apa semua. Buat sebab saya hormati, sebab abang kata abang nak selamatkan rumah tangga ni. Saya hormati, abang kata nak perbetulkan balik situasi ni. Tapi bila ada orang dikeliling yang macam tadi tu, memang perit sikit lah. Perit sikit. Jadi abang prepare. Paling tak pun bila berlakunya perceraian, kita bukan dendam apa, tapi ada fakta tu, biar mahkamah jatuhkan hukuman nusyus. Pasal bila perceraian biasa, nanti dia tuntut macam-macam. Dia tuntut macam-macam, pening kepala lagi. Tuntut nuni. Jadi itulah apa yang berlaku. Macam hak kes tadi ni, dia tuntut dengan suami dia buat banyak kes. 4-5 saman dia buat. Semua tak lekat. Nasib baik dia tuntut sebulan 7,000 sekali, tak menang. Dia tuntut kali kedua 15,400 sebulan. Semua tak menang. Akhir sekali mahkamah menjatuhkan dia perempuan jahat. Jadi kalau tak ada fakta, kita kena wajar korek kita. Saya pergi prepare tu buat report tu. Report tu tak payah beritahu ni dengan dia. Tak beritahu. Beritahu dengan dia. Semua diam-diam saya. Diam-diam pergi. Apa berlaku pergi report lah. Sebab kita ada berjawab agama kan. Ya. Saya bukan kata ni, tapi daripada apa yang abang cerita tu, orang kata kalau bahasa mudah ni liap sangat dah lah.
dia dah boleh buat keputusan sendiri, dia dah boleh pergi sampai pukul 11 malam pergi pantai dengan jantan, kita kira tu fakta tu. Apa salahnya kalau pergi dengan jantan pun, bermakna itu fakta. Mak abah dia pun tak tegur ikut dia. Tak boleh lah. Dia tegur pun dia lawan lah. Tu yang Dia lawan, dia semua pakat diam. Itulah lah ni. Saya minta ampun, minta maaf lah. Bukan apa yang saya cerita, bukan kata nak bagi beban balik pada abang. Tapi abang kena sembahyang hajat banyak-banyak. Itulah boleh buat. InsyaAllah Selalu baca Fatihah hantar dekat dia. InsyaAllah itu selalu lah. Dulu saya ada pesan lah kan. Ya. Dulu saya ada pesan dah. Itulah di samping tu, kita orang lelaki ni kena sembahyang dekat masjid. Jadi imam kepada isteri bukan satu tuntutan agama. Bukan tak ada dalam sunnah. Tapi ustaz-ustaz kita duk ajak orang macam tu sebab dia duk buat macam tu. Nabi sembahyang berjemaah di masjid. Sebab apa? Rahsianya di masjid tu ada keberkatan, ada kerahmatan. Di masjid kita buat balik main rumah. Sembahyang sunat tak apa. Baca Quran sama-sama, sembahyang sunat sama-sama tak apa. Sembahyang fardu ni kena di masjid. Bila kita duk buat macam tu, kita tak pergi masjid, sebab tu masyarakat jadi kucak kacir, dia tak ada keberkatan. Itulah. Jadi macam mana saya nak bantu abang? Itulah. Ikutlah ada benda meleleh sebab itu dia pernah jumpa ustaz ni. Dia kata ada orang buat dekat dia nak bagi ni lah, nak bagi jadi ni lah. Lepas tu malam tu pun saya pun tanya ustaz tu belum ni macam mana. Ustaz tu kata kena buat cepat lah kan. Tapi dia kena pergi rumah. Saya pun tak habaq lah kat dia. Kalau habaq dia takut dia ni kan. Malam tu ustaz tu main. Main lepas tu mula tu dia tak mau. Ustaz tu kata ada benda dalam badan dia. Lepas tu mula tu dia tak mau duduk ni. Macam dia kata buat bila sebab ustaz tu mandi jauh. Buat semua tu memang buang lah. Ustaz tu kata nanti nama dia Al-Madinah. Ustaz kata nanti akan tahu ni, akan nampak apa mesti kenal benda ni kan. Kenal benda ni. Lepas tu dah buang semua tu, Ustaz ambil gambar lah. Tunjuklah kat dia, dia kata betul tengok benda ni, dia kata. Dia cakap macam tu. Dia kata biasa tengok benda ni. Tapi duduk esok tu pun tak ada perubahan apa. Macam tu juga. Usaha macam-macam lah. Sampai macam Ustaz kata lah, dia jangan macam tu lah saya buat lah. Dia kadang-kadang tengok pula, pergi pula mana apa-apa macam tu lah ni. Situ Tok Imam satu lagi. Dah cerita dengan Tok Imam. Sebab Tok Imam yang kat nikah dulu apa semua kan. Tok Imam kat nikah tu dah tak ada lah. Tak ada. Lampau arwah. Tu macam mana? Lah ni korban sekali lah. Korban sekali je. Pijak nafsu. Diri sendiri lah. Abang pijak nafsu abang. Pijak keegoan. Saya pun sama ni, bukan minta maaf ni. Saya pun sama. Saya pun ada ego juga. Saya pun sombong bongkak juga. Sama juga. Pijak nafsu. Pijak kesombongan. Apa semua sekali. Jadi satu orang yang bukan kata pondan dah. Tapi orang kata lembut lah. Kalau jumpa Assalamualaikum, minta maaf lah. Itu je lah. Kata bagi tahu ke mak dia. Tapi dengan mak abah dia tu pun itu saya pergi minta maaf abah semua lah. Minta maaf peluk abah dia kan. Pi lagi. Sehari 2 hari pi. Pasal saya tak sedap. Bila dia kata apa salah kalau keluar dengan jantan lain pun, saya tak sedap ajak tu. Itulah kadang tu. Tak tahu lah dia tu orang kata betul tak betul. Alamak, tapi orang kata memang dia, kalau yang saya kenal dia kan, memang dia susah nak ni benda-benda ni. Masalah dia ada pembimbing dia lah ni, orang keliling dia ni. Tapi sejak kata orang kata apa perempuan tu janda tu main kerja dengan dia tu, dia ada mula tu. Sebab dia je duk cerita saya. Duk cerita masalah orang tu, dia anggap macam adik ni pergi buat semua kan. Jadi dia rapat lah. Dia jadi simpati habis. Bila dia main rasa simpati. Kawan tu pula janda. Mungkin duk bagi jalan kat dia lah kan. Dia dah ada pengalaman. Ya. Saya kalau beli ni nak gelok lah. Kita nak gelok lah, memang kita nak gelok. Tapi ikhlas lah di hati saya tu. Daripada apa yang saya cerita,
dengan pengalaman saya duk dengar satu kisah tadi ni, bila nafsu dah masuk, apa semua dunia dah masuk, nak kahwin dengan orang jutawan apa semua ni, memang tak ada nak kawan lah. Jadi abang tu saya kata abang kena berlakon dah, minta maaf lah pergi main mak ayah dia je. Abang nak pergi duk cari dia pun duk siasat siapa lelaki ke apa, jadi buang masa. Buang masa lah. Ni selalu baik dengan ayah mak ayah dia lah, sebab kelemahan dia mak ayah dia je. Orang lain dia tak look dah, orang biar dah jadi macam ni. Jadi pergi dengan mak ayah dia, selalu pergi ziarah mak ayah dia kan. Saya minta maaf lah, tiap hari pergi, sehari ke sehari 2 hari ke pergi, sampai mak ayah dia kesian dengan kita. Itulah cara supaya mereka boleh pujuk. Orang lain tak boleh pujuk lah. Dalam dia sama, bedak saya buat dulu tu, bila pi tu ambil bedak, wah kita Ambil dah. tidak doa untuk mak ayah pula. No, boleh no. Jadi mak ayah nak tu tulis nama mak ayah dia.